Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang 4 soalan yang telah diajukan untuk mendapat jawapan. Soalan yang pertama ialah, saya ada membaca berkenaan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah yang menyebut tentang puasa umat terdahulu. Jadi timbul persoalan, adakah puasa umat terdahulu sama seperti puasa kita pada hari ini, iaitu puasa Ramadan, seperti yang difardukan ke atas umat Islam sekarang? Jawapan ringkas pada soalan ini ialah, puasa itu sendiri, Allah Ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana puasa telah difardukan ke atas umat terdahulu sebelum daripada kamu. Semoga dengan berpuasa itu kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di surah Al-Baqarah ayat 183, kalau tak silap. Jadi para ulama menjelaskan ada beberapa pendapat. Pertamanya, puasa itu sendiri adalah bererti menahan diri daripada makan, minum, hubungan kelamin dan beberapa perkara lain yang membatalkan puasa. Menahan diri, semua itu bermula dari terbit fajar shadiq sehingga tenggelam matahari beserta dengan niat. Itulah puasa, sama ada puasa fardu maupun puasa sunat. Cumanya puasa fardu niatnya mesti pada waktu malam. Adapun puasa sunat maka boleh diniatkan pada siang hari. Dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang belum makan, minum dan sebagainya, bila dia nak berpuasa sunat pada bulan yang bukan bulan Ramadan, dia boleh berniat sebelum masuk waktu zuhur. Tetapi dalam mazhab Hanafi, seseorang yang ingin berpuasa sunat boleh berniat walaupun selepas masuk waktu zuhur. Waktu asar pun, jika dia belum makan, minum dan sebagainya, dia masih lagi boleh berniat untuk puasa sunat. Jadi puasa umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat Nabi yang terdahulu, khususnya Ahlul Kitab dalam kalangan Yahudi dan Nasrani, sebenarnya tidak ada banyak perbezaan, iaitu mesti menahan diri daripada makan, minum, hubungan kelamin dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau sekarang ni merokok membatalkan puasa, sebagai contoh. Dan ada lagi beberapa perkara lain yang membatalkan puasa yang bilangannya tidak sama antara satu mazhab dengan satu mazhab yang lain. Tetapi yang disepakati membatalkan puasa ialah 3 lah, iaitu makan, minum dan hubungan kelamin.
Puasa bermula dari terbit fajar shadiq, iaitu masuk waktu subuh sehingga tenggelam matahari. Jadi adakah umat zaman dahulu diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan sebulan juga atau macam mana? Jadi kalau kita umat Islam wajib berpuasa sepanjang sebulan pada bulan Ramadan. Adapun umat zaman dahulu ada beberapa pendapat ulama. Ada setengah ulama mengatakan umat zaman dahulu pun diwajibkan berpuasa sebulan pada bulan Ramadan juga. Ada yang mengatakan umat zaman dahulu mereka wajib berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Jadi 3 hari itu mereka akan pilih sendiri. Nak pilih 3 hari yang mana, setiap bulan wajib kali 12 bulan, maka jumlahnya 36 hari setahun. Ini menyebabkan mereka tidak berpuasa secara beramai-ramai. Ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Mereka tidak berpuasa serentak. Dan jumlah puasa mereka ialah 36 hari. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW wajib berpuasa sebulan, bulan Ramadan, sama ada 30 hari ataupun 29 hari, dan sunat diikuti dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Maka akhirnya ia menjadi 36 hari jugalah, atau sekurang-kurangnya 35 hari. Dan puasa sehari itu dapat mengikis, dapat membuang kekotoran dalam badan kita selama 10 hari. Jadi kita berpuasa 30 hari dapat membuang penyakit dalam badan kita untuk tempoh 300 hari. Kita tambah dengan puasa 6 hari bulan Syawal, jadi 36 hari, dapat membuang penyakit yang ada dalam badan kita untuk tempoh selama 360 hari. Dan tahun hijrah hanya mengandungi bilangan hari sebanyak 354 hari saja, lebih kurang. Yang penting puasa ini tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan bukan semata-mata berpuasa perut sahaja, tapi kita diajar supaya berpuasa mata, telinga, lidah, kaki, tangan, perut, dan menjaga maruah diri. Dan juga kita diajar supaya berpuasa hati, iaitu banyak ingat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian soalan yang kedua, saya ingin bertanya berkenaan seseorang yang tidur selepas sahur sehinggalah hampir masuk waktu asar, kemudian dia bangun sembahyang fardu zuhur. Di akhir waktu zuhur tu dia sembahyang fardu zuhur dan dia sembahyang fardu asar bila masuk waktu asar. Kemudian dia tidur semula sehingga hampir waktu berbuka puasa, barulah dia bangun untuk berbuka puasa. Apabila ditegur, dia menjawab tidur di bulan Ramadan adalah ibadah. Adakah dikira sah puasanya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Jadi masalah tidur, Islam mengajar masa tidur ialah waktu malam untuk berehat. Tempoh untuk tidur paling lama ialah tempohnya antara 4 hingga 8 jam. Ini terkandung dalam surah Al-Muzammil. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk beribadat pada waktu malam, mengerjakan qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, kecuali sedikit saja masa untuk tidur. Nisfahu aw yunqus minhu qalila, iaitu separuh, 1/2 malam untuk beribadat, 1/2 untuk tidur.
ataupun kurangkan sedikit, iaitu 1/4 untuk beribadat, 1/3 untuk beribadat, 2/3 untuk tidur. Au zid alaihi, ataupun tambah lebih sedikit daripada separuh, iaitu 2/3 untuk beribadat dan 1/3 untuk tidur. Andainya waktu malam itu sepanjang 12 jam bermula tenggelam matahari sehingga terbit matahari, 12 jam, tidur daripada 4 jam ataupun 6 jam ataupun 8 jam. Ada setengah ulama yang hanya tidur 1 jam, 2 jam saja. Ada ulama yang tidak tidur langsung pada waktu malam. Diriwayatkan bahawa Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu rahimahullah dan juga Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahumallah selama 20 tahun mengerjakan sembahyang fardu subuh dengan wuduknya yang digunakan untuk mengerjakan sembahyang fardu isyak. Maknanya mereka tidak membuang angin, tak berkentut, tidak buang air kecil, tak buang air besar dan tidak tidur. Makna mereka tak tidurlah. Itu ada satu sebenarnya karamah, kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang biasa perlu tidur. Adapun tidur pada siang hari, itu dinamakan sunat. Ada sunat tidur pada siang hari dinamakan qailulah. Qailulah ni tidur sekejap, sama ada sebelum waktu zuhur ataupun kalau tak sempat tidur sekejap selepas sembahyang fardu zuhur. Tujuannya supaya untuk mendapat kekuatan stamina untuk kita mengerjakan sembahyang pada waktu malam. Sembahyang tarawih contohnya sekarang ini yang dikerjakan secara berjamaah di masjid-masjid, surau, musalla dan sebagainya, termasuk di Madinah Ramadan, di tempat terbuka dan sebagainya. Kalau kita tidak tidur langsung pada siang hari, kita akan rasa letih, mengantuk. Tapi jika kita tidur sekejap pada siang hari sebelum masuk waktu zuhur ataupun selepas sembahyang fardu zuhur, baru kita tidur sekejap, kita akan mendapat kekuatan. Kita tak akan rasa mengantuk, letih, hanyut dan sebagainya. Adapun tidur selepas bersahur, sembahyang fardu subuh, kemudian tidur sehingga zuhur pun, akhir waktu zuhur baru bangun, baru sembahyang fardu zuhur, masuk asar, sembahyang fardu asar, kemudian tidur balik, kemudian bangun untuk buka puasa. Itu adalah perbuatan yang makruh. Dia tidak membatalkan puasa, puasanya tetap sah, tapi ia adalah perbuatan yang makruh yang merugikan masa, merugikan dunia dan akhirat. Walaupun benar tidur orang puasa itu adalah ibadah, itu bila tidur itu dilakukan apabila diperlukan. Apabila diperlukan, dia terlalu letih, lapar ke apa, diperlukan, dahaga, lapar, letih sangat, dan ada campur cuaca yang sangat panas pula, maka dia tidur kerana dia sangat memerlukannya, itu adalah ibadah. Jika tidak, maka dia perlu menggunakan masa itu untuk kerja-kerja yang bermanfaat, sama ada untuk dunia ataupun akhirat ataupun dunia akhirat. Dia tidak boleh membazirkan masa begitu saja. Jadi puasa orang yang tidur macam tu, puasanya tetap sah, tapi hukumnya adalah makruh dan dia kerugian untuk mendapat manfaat dunia dan akhirat. Orang yang tidur macam tu mungkin pada waktu cuti, sama ada dia waktu cuti daripada bekerja ataupun dia ni seorang penganggur yang tidak ada apa-apa kerja. Kalau waktu kerja, pastinya dia tak boleh berbuat macam tu kecuali dia ambil cuti. Ataupun pada hari-hari cuti,
di Kelantan Jumaat Sabtu, di setengah negeri lain Sabtu Ahad. Jadi hukumnya puasanya tetap sah, cumanya hukumnya adalah makruh dan dia telah mengalami kerugian dalam banyak perkara yang melibatkan urusan dunia dan akhirat. Kemudian soalan yang ketiga, saya tinggal dengan rakan-rakan bujang dan kami selalu makan sahur selepas solat tarawih, kira-kira dalam pukul 10 atau 11 malam. Persoalan saya, adakah waktu kami makan itu dikira waktu bersahur atau waktu bersahur adalah hanya pada waktu imsak? Soalan ini dikemukakan oleh individu-individu yang tinggal di rumah sewa bersama rakan-rakan yang tak ada pasangan hidup. Biasanya iaitu yang belum kahwin lah. Jadi tidak ada pasangan hidup, khususnya tak ada isteri yang tinggal di rumah berasingan. Mereka bila melihat kepada soalan ini, mereka tidak bangun bersahur lah sebelum subuh. Mereka makan selepas solat tarawih. Maknanya mereka sembahyang tarawih. Baguslah kalau sembahyang tarawih. Dan itu adalah memang sangat sunatnya sunat muakkadah, solat tarawih yang hanya ada pada bulan Ramadan saja. Tak ada pada bulan-bulan lain. Adapun solat witir, solat tahajud itu ada sepanjang tahun, bukan saja pada bulan Ramadan, bahkan setiap malam sepanjang tahun. Masalah yang ditimbulkan ialah mereka makan selepas solat tarawih dan untuk berpuasa pada besok hari. Maknanya mereka tidak bangun sebelum subuh untuk bersahur. Jadi persoalannya, adakah waktu kami makan pukul 10, 11 malam sebelum tidur itu dikira waktu bersahur, atau waktu bersahur adalah hanya pada waktu imsak? Okey. Pertamanya, bersahur itu hukumnya adalah sunat muakkadah. Bersahur itulah yang membezakan antara puasa umat Nabi Muhammad SAW berbanding puasa ahli kitab, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Umat Nabi Musa contohnya, mereka bila berpuasa dan apabila masuk waktu maghrib, mereka boleh makan untuk buka puasa, dan mereka boleh makan setakat sebelum tidur sahaja. Sebelum mereka tidur saja boleh makan. Apabila mereka tidur, mereka tak boleh makan. Contohnya masuk 7.30 tu, masuk waktu maghrib, mereka boleh buka puasa, boleh makan. Andainya mereka tidur awal, pukul 10 malam sudah tidur, dan bila mereka bangun pukul 12 malam, 1 pagi, mereka sudah tak boleh makan. Sebab mereka boleh makan setakat sebelum tidur saja. Ini bermakna puasa umat zaman dulu tak ada sahur. Dan itu di antara perbezaan puasa umat Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi ahli kitab zaman dulu. Satu lagi perbezaan antara puasa umat Nabi Muhammad SAW dan puasa ahli kitab zaman dulu, mereka tak boleh mengadakan hubungan kelamin apabila berpuasa, bukan saja siang hari, bahkan malam pun tak boleh. Dan perkara ini pada awalnya diamalkan oleh para sahabat. Pada awalnya diamalkan oleh para sahabat. Mereka tak boleh mengadakan hubungan kelamin suami isteri siang hari dan malam hari apabila berpuasa. Tapi akhirnya hukum tersebut telah dimansuhkan
Dan mereka boleh begitu juga makan. Ada dikisahkan seorang sahabat dia berpuasa, kemudian dia sangat letih, dia balik rumah tanya isteri adakah makanan untuk berbuka puasa. Isterinya kata tak ada, nanti saya akan masakkan. Lalu isteri pergi masak dan dia tunggu, sambil tunggu dia tertidur. Bila dia tertidur, isteri pun siap makanan bawa, terkejut suaminya telah tertidur. Bila dah tidur tak boleh makan dah. Boleh makan hanya sebelum tidur. Jadi besok dia berpuasa dan dia pengsan. Sebab tak buka puasa, tak bersahur. Jadi kemudiannya Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran menghalalkan Bismillahirrahmanirrahim. Wahilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum, sehingga ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silalah kamu makan, silalah kamu minum sepanjang malam sehingga nyata mana fajar sadiq berbanding fajar kadzib, iaitu sehingga ke waktu subuh. Jadi bermula dari situ kita boleh makan sepanjang malam, dan bersahur itu sendiri mempunyai keberkatan. Bersahur itu waktu sahur. Para ulama menjelaskan waktu sahur ini ialah bermula selepas separuh malam. Selepas separuh malam, iaitu kita kata pukul 1 lah. Bermula pukul 1 sehingga sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh. Jadi kalau makan pukul 10 malam, 11 malam itu bukan bersahur, itu makan malam. Waktu sahur ialah selepas masuk separuh kedua waktu malam, iaitu kita kata selepas pukul 1. Tetapi bersahur itu sendiri disunatkan kita pelewatkan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tasahharu walau bijar'ati ma'in. Hendaklah kamu bersahur sekalipun dengan seteguk air. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah oleh kamu kerana dalam bersahur itu ada keberkatan. Dan ada hadis menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat beristighfar. Allah memberi rahmat dan malaikat beristighfar, minta ampun, minta rahmat untuk orang-orang yang bersahur. Dan ada yang menjelaskan bahawa beza antara puasa kita umat Nabi Muhammad SAW berbanding puasa ahli kitab umat Nabi zaman dulu adalah kita ada sahur, mereka tak ada sahur. Dan sahur itu apabila diperlewatkan ia lebih baik, lebih besar pahalanya di sisi Allah. Dan para sahabat zaman dahulu mereka menjelaskan mereka bersahur bersama Nabi SAW. Selepas bersahur sekejap mereka masuk waktu subuh dan sembahyang sunat subuh, sembahyang fardu subuh. Bila ditanya apakah jarak masa antara mereka makan dengan solat fardu subuh, mereka menjawab sekadar membaca 50 ayat Al-Quran, iaitu lebih kurang 10 minit. Mereka makan berhenti sebelum 10 minit sebelum masuk subuh. Makna mereka bersahur lewat, bukan bersahur pukul 4 malam, bukan bersahur pukul 5 malam atau pagi. Mereka bersahur, kalau subuh sekarang ni 5.50 lah kita kata. Mereka bersahur 5.30, 5.4, 5.30 tu dah bersahur. Makna lewat 10 minit sebelum tu mereka berhenti untuk bersiap sedia, bersugi, khidmat diri, berwuduk dan untuk istighfar. Antara sifat orang beriman, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur setiap hari, setiap pagi, mereka banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya mereka tidak bersahur, maknanya mereka tidak bangun waktu sahur. Macam mana pula dengan solat fardu subuh?
Kalau mereka bangun, pastinya mereka solat di rumah, tidak di masjid. Itu kalau mereka bangun. Kalau mereka tak bangun, mereka di masjid pun tidak solat, di rumah pun tidak solat kan. Jadi bersahur ni adalah satu sunnah. Apabila kita meninggalkan sunnah, maka akan berlaku beberapa masalah di sebalik peninggalan sunnah tersebut. Bahkan ramai ibu bapa yang kadang-kadang tidak mengejutkan anak-anak sekolah masing-masing untuk bersahur, tapi mereka yakin anak-anak mereka berpuasa setiap hari. Padahal terdapat banyak kes anak-anak apabila berada di sekolah, di asrama, mereka tidak berpuasa pun. Mereka makan, minum beramai-ramai. Ada kes-kes yang dilaporkan sedemikian. Jadi ini adalah di antara tanda-tanda akhir zaman apabila generasi ini lahir dan menggantikan generasi orang tua-tua sekarang ini, maka keadaan pastinya akan berubah. Sudah ramai yang akan meninggalkan sembahyang, puasa secara berterangan tanpa apa-apa rasa bersalah. Kemudian soalan yang terakhir ialah, pada umur berapakah seorang kanak-kanak itu perlu dididik supaya berpuasa? Dan apakah hukum kanak-kanak berpuasa pada bulan Ramadan separuh hari sahaja dengan berbuka puasa pada waktu zuhur sebagai contoh? Adakah mereka mendapat pahala juga daripada puasa tersebut? Bagi jawapan yang terakhir ini, para ulama menjelaskan dan mereka mengkiaskan menyamakan hukum antara puasa dan sembahyang. Di mana ada hadis Nabi SAW menjelaskan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perintahlah oleh kamu akan anak-anak kamu supaya mengerjakan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka apabila tidak mengerjakan solat ketika mereka berumur 10 tahun. Dan asinglah antara tempat-tempat tidur anak lelaki dan perempuan apabila mereka berumur 10 tahun. Jadi mengkiaskan kepada hadis tersebut, para ulama menjelaskan bahawa anak-anak kita, kanak-kanak perlu dididik supaya berpuasa sejak berumur 7 tahun. Dan mereka akan mendapat ganjaran pahala sekalipun mereka berpuasa separuh hari. Setakat waktu zuhur, setakat pukul 2, pukul 3, lepas tu mereka makan. Kita kena latih mereka dan kita bagi peluang mereka makan. Tak boleh paksa, sebab yang wajib berpuasa itu ada syarat-syarat dia, termasuk orang yang orang Islam yang berakal, yang baligh sampai umur, yang bermukim, yang berkemampuan untuk puasa, bukan yang sakit, bukan yang bermusafir. Jadi kanak-kanak dia belum baligh lagi, jadi dari segi hukumnya mereka tidak wajib berpuasa, tetapi ibu bapa diperintahkan supaya mendidik. Jika ibu bapa tidak didik, sama seperti sembahyang, anak 7 tahun, 8 tahun yang belum baligh itu, mereka belum lagi wajib mengerjakan solat. Tetapi yang menjadi kewajipan ialah ibu bapa. Ibu bapa diperintahkan supaya mendidik anak-anak, supaya mendidik anak-anak, latih beli kain sembahyang, pakaian sembahyang,
dan ajar cara berwuduk, ajar kalau mereka tidak berwuduk sekalipun, mereka boleh ikut secara praktikal sahaja dulu. Walaupun mereka tak pandai baca surah Al-Fatihah, tak pandai baca tasyahud dan sebagainya, biarkan dulu mereka berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk, antara dua sujud, sujud yang kedua dan seterusnya. Jika mereka sembahyang separuh jalan pun, mereka berjalan, berlari, itu tak ada masalah. Begitu juga puasa, kita latih mereka. Bahkan ramai kanak-kanak sekarang ni yang mereka diberi ilham oleh Allah, dipilih untuk bangun awal-awal, mudah saja, tanpa dikejutkan pun, mereka bangun sendiri dan mereka puasa sendiri. Kadang-kadang masuk umur 5 tahun, 6 tahun telah mengerjakannya. Itu memang ada. Dan jika tidak, kita mulai latih mereka ketika berumur 7 tahun, 8 tahun. Dan jika mereka berpuasa separuh hari pun, mereka telah diberi pahala. Dan ibu bapa juga turut akan diberi pahala. Anak-anak yang tidak mengerjakan sembahyang, tak mengerjakan puasa, mereka tak berdosa, tetapi yang bertanggungjawab ialah ibu bapa. Sekiranya mereka cuai, mereka dikira cuai dan akan menanggung persoalan. Kerana kita sebagai ibu bapa hendaklah berusaha menjaga keperluan anak-anak kita yang berbentuk fizikal, mental dan rohani. Kita perlu memberi makan kepada mereka, pakaian, tempat tinggal, jaga keselamatan mereka. Begitu juga kita perlu jaga agama mereka, masa depan mereka. Kita hantar anak-anak untuk bersekolah rendah, bersekolah menengah, masuk kolej, universiti dan sebagainya, supaya masa depan mereka terjamin. Maka begitu juga kita perlu dan berkewajipan melatih anak-anak kita mengerjakan sembahyang, puasa bermula 7 tahun, supaya mereka dah menjadi kebiasaan dan mereka menjadi orang-orang yang beriman, berilmu, beriman dan beramal, dan menjadi anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada kita selepas kita meninggal dunia nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.